Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 tutorial hari Isnin akan membentangkan hasil dapatan daripada temubual kami bersama responden kami dalam kategori isteri, yang mana usia perkahwinan mereka antara 20 hingga ke 40 tahun. Dan kami akan membentangkan dan menghuraikan mengenai 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang bahagia. Saya Nur Syazwani binti Ibrahim dan 2 lagi rakan saya, Aina Yashirah binti Muhammad Johari dan Nurani Siliana binti Muhammad Burhan akan menghuraikan prinsip tersebut. Sebelum itu, saya akan membincangkan dengan secara ringkas mengenai pengertian perkahwinan. Perkahwinan dari segi bahasa adalah bermaksud berhimpun atau bercampur, manakala daripada sudut syarak adalah suatu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan dengan cara yang dibenarkan syarak. Allah telah berfirman dalam Al-Quran mengenai anjuran untuk berkahwin ini dalam surah An-Nur ayat 32 bermaksud, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, dan Allah Maha luas rahmat-Nya lagi Maha mengetahui. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW daripada riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah telah berkata kepada kami, wahai sekalian golongan pemuda, barang siapa dalam golongan kamu yang sanggup menanggung tanggungjawab atau tanggungan, hendaklah beliau berkahwin. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu adalah pelindung maruah diri daripada kemaksiatan. Prinsip pertama yang diamalkan oleh responden kami adalah dengan melaksanakan dan menjaga ibadah solat bersama-sama. Allah telah berfirman dalam surah Taha ayat 132 bermaksud, dan perintahlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam melakukannya. Kami tidak meminta rezeki padamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki padamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar mendirikan solat yang mana perlu ditegakkan dalam keluarga. Terutamanya kepala keluarga perlu mengambil tanggungjawab ini dengan memerintahkan ahli keluarganya untuk melakukan solat. Dan juga Allah menjanjikan rezeki kepada mereka yang melakukannya. Pengertian rezeki itu amat luas. Rumah tangga yang bahagia seperti yang didambakan oleh setiap pasangan juga adalah rezeki daripada Allah. Dan kehidupan perkahwinan akan lebih kukuh dan akan lebih erat apabila solat ini dilakukan secara berjemaah bersama pasangan dan juga anak-anak, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selain itu, ibadah solat ini amat penting kerana apabila ia dijaga dengan sempurna akan terbinanya hablum minallah, iaitu hubungan antara manusia dengan Allah, dan juga dapat dihindari dan dielakkan daripada wujudnya hablum minasyaitan, iaitu hubungan antara manusia dengan syaitan. Hubungan ini yang kita tidak mahu dalam kehidupan, terutamanya dalam kehidupan perkahwinan, kerana seperti yang kita tahu, sifat syaitan ini adalah sukakan kemungkaran, sukakan kejahatan. Dan dalam perkahwinan dia akan cuba sedaya upaya untuk memisahkan pasangan suami isteri ini dengan pelbagai cara. Salah satunya dengan kita lalai untuk solat dan sebagainya. Sebab itu sekarang sebab itu kalau tengok sekarang ni antara punca yang berlakunya konflik antara suami isteri dalam hubungan perkahwinan ini adalah puncanya dengan kita tidak mengerjakan perintah Allah ini, iaitu tidak menjaga solat. Walau sesibuk mana kita kerja, walau sesibuk mana urusan kita di dunia ini, solat perlu dijaga demi untuk menjamin kehidupan yang sejahtera, harmoni dan bahagia. Dan juga solat ini adalah penentu kepada kehidupan kita pada masa hadapan. Macam mana kita nak tengok kehidupan kita yang bahagia, yang
yang penuh dengan kasih sayang, perlulah kita jaga solat. Macam mana nak tengok tu? Kita tengok solat kita dahulu. Kalau solat kita pun dengan langgang, Allah Akbar. InsyaAllah, kalau kita menjaga solat dengan sempurna, kehidupan kita akan lebih terjamin. InsyaAllah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dua hati bertemu, Dia akan menggerakkan keduanya sekali, tidak hanya salah satu. Setiap rumah tangga ada ujian dan jalan yang tersendiri. Kita datang dengan kekurangan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melengkapkan kita dengan menghadirkan pasangan yang terbaik menurutnya, di sisinya dan dalam redanya. Assalamualaikum, nama saya Nurani Sliana. Saya akan membentangkan prinsip keempat dan prinsip kelima. Kejujuran merupakan antara rahsia dalam alam rumah tangga yang wajib ada pada diri setiap pasangan. Ya, memang terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Namun, kejujuran merupakan faktor yang menjadi tunjang utama dalam melayari bahtera kebahagiaan. Sikap Nabi Muhammad SAW dalam menguruskan rumah tangga wajar dijadikan sebagai suri teladan bagi pasangan zaman moden sekarang. Menurut pendakwah kelahiran United Kingdom, Syekh Muhammad Aslam berkata, ini kerana Al-Quran menyifatkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau sebaik-baik teladan yang perlu dicontohi. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan darjat yang tinggi dari Allah. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang shadiqin, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kesimpulannya, kejujuran sangat penting dalam perhubungan suami isteri. Sepahit mana pun, kita haruslah jujur kerana menipu hanya mengundang kemudaratan dalam rumah tangga. Sifat hormat menghormati penting dalam alam rumah tangga kerana sifat ini merupakan salah satu sifat mahmudah atau sifat terpuji dalam Islam. Sebenarnya, sifat ini harus ada pada setiap individu yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap hormat menghormati ini adalah antara ciri-ciri menampilkan seseorang berakhlak mulia. Dalam pergaulan seharian juga kita dituntut untuk berakhlak mulia seperti baik dalam bertutur kata, perilaku, bahkan ia menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang mukmin. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap isteri-isterinya. Akhir-akhir ini, sifat saling menghormati antara pasangan telah mula terhakis sedikit demi sedikit. Apabila hormat menghormati ini sudah tiada, ia bukan sahaja akan menyebabkan kerutuhan rumah tangga, malah ia akan menyebabkan imej Islam itu akan dipandang negatif oleh pelbagai pihak. Islam adalah agama yang mementingkan sifat saling hormat menghormati. Islam tidak menyuruh kita agar menghormati pasangan dan orang-orang Muslim sahaja, bahkan perlu saling hormat menghormati kepada semua orang. Ini kerana bukan sahaja ganjaran besar yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah kehidupan manusia itu akan lebih sempurna, saling bantu-membantu dan rukun damai sesama mereka. Hormat pada pasangan itu akan menjadikan bahtera rumah tangga aman dan bahagia selamanya. Ingatlah, membina rasa saling menghormati pasangan juga merupakan tanda wujudnya cinta yang matang dan kekal abadi.
Kesimpulannya, kesemua faktor yang dinyatakan merupakan antara faktor yang menyumbang kepada keutuhan hubungan perkahwinan. Memang tidak dinafikan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan berkekalan bukan mudah. Sudah tentu ada onak dan duri. Akhir kalam dari kami, jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan berumah tangga. Semoga perkahwinan yang dibina berkekalan dan bahagia selamanya. Sekian dari kami, kumpulan 2. Terima kasih.